Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 11 Rabiul Awal 1442 bersamaan dengan 28 Oktober 2020, pengajian kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dalam Al-Faslus Sadis, fasal yang ke-6, Ahkam Mutafarriqah fil Janaiz, beberapa hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitu bab tasyyi' al-janazah. Apa makna tasyyi'? Mengiringi jenazah. Kita dah selesai solat. Bagaimana kita nak iring jenazah itu ke kubur? Ini perbincangan kita. InsyaAllah dalam bab ini, bab tasyyi' jenazah ini ada 10 ataupun lebih adab, 10 ataupun lebih, kan, kita punya adab. Tulis yang pertama, letak nombor situ. Yustahabbu tasyyi' al-janazah lirrijal. Ini tajuk yang pertama, sunat mengiringi jenazah bagi orang lelaki. Orang lelaki sunat. Ini tidak ada khilaf, iaitu menghantar jenazah ke kubur. Dalam bahasa dipanggil ittiba' al-janazah, ikut mengiringi jenazah ke kubur. Manakah dalil? Dalilnya 5 rawa Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazah wa iyadatil marid wa tashmitil 'atis wa ijabatid da'i. Kata Al-Bara' radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengiringi jenazah. Apa makna mengiringi jenazah? Kita ikut jenazah ke kubur. Menziarahi orang sakit. Orang sakit kita kena ziarah. Mendoakan orang yang bersin. Orang bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata apa? Yarhamukallah. Itu dia panggil mendoakan. Menghadiri jemputan kenduri. Mana kalau orang panggil kita kenduri, dekat-dekat kita pergi. Kalau jauh-jauh kita minta dihantar tiket kapal terbang bagi. Wa nasratil mazlum, dan menolong orang-orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim wajib kita tolong. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dari sudut tanggungjawab. Tanggungjawab orang laki-laki kena mengiringi jenazah. Apakah kelebihan dia? Kelebihan, tanda para pelajar, para penonton sekalian, tanda kelebihan mengiringi jenazah yang telah diriwayat dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a janazatan fa shalla 'alaiha falahu qirat. Sesiapa yang menghadiri jenazah, maknanya dia pergi ziarah orang mati lalu mensolatkannya, dia solat jenazah, maka dia mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat ni bahasa mana? Wa in syahida dafnaha falahu qiratan, al-qiratu mislu Uhud. Dan jika dia menghadiri pengkebumian, solat dapat 1 qirat, kan? Kemudian dia pergi ke bumi jenazah, maka dia mendapat 2 qirat. 1 qirat salat atau 1 qirat iring jenazah.
Satu qirat sama dengan Bukit Uhud. Allahu Akbar. Bukit Uhud ni besar ke kecil? Bukit Uhud ni para jemaah, tanda besar dia, panjang dia 6 kilometer, lebar dia adanya setengah kilometer, ada yang lebih, tinggi dia setengah. Masya Allah. Solat jenazah, iring jenazah. Dalam masa setengah jam, kita dapat 2 bukit pahala. Allahu Akbar. Jadi qirat itu dalam kitab ini kata qirat adalah kinayah. Kinayah maknanya perumpamaan bagi ganjaran pahala yang sangat banyak. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Itu hukum orang laki-laki mengiringi jenazah sunat, dianjurkan dan digalakkan. Baik. Bagaimana pula dengan wanita? Wanita boleh tak mengiringi jenazah? Wanita, bolehkah wanita mengiringi jenazah? Sebab kita tengok sekarang ni banyak, ramai di kalangan muslimat kita ni, dia ikut juga jenazah. Ikut jenazah. Jadi kita bahas dari sudut fiqhnya dan juga dari sudut adab. Sebab dia ada fiqh, dia ada adab. Dua-dua tu kita kena bahas. Kena bahas, barulah jelas dia punya perbincangan. Adapun wanita, tanda ni, ramai muslimat ni dia ikut jenazah. Maka makruh bagi mereka mengiringi jenazah. Makruh maknanya tidak baik, tidak digalakkan. Itu makna makruh. Tulis itu. Makruh maknanya tidak baik, tidak digalakkan bagi mereka mengiringi jenazah. Menurut mazhab Syafi'i, dia kata apa? Tidak haram. Tidak haram, tapi makruh. Mana perbuatan itu tidak elok, tidak baik. Bila dia jadi haram, tengok syarat-syarat yang kita akan jelas di bawah. Dalil kepada mazhab Syafi'i dan juga para ulama yang mengatakan yukrah ataupun makruh, tidak baik mengiringi jenazah bagi wanita itu, iaitulah hadis Ummu Atiyah. Tengok dalam kita ada sebut hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nuhina artinya kami dilarang, kaum wanita telah dilarang mengiringi jenazah, tetapi bukanlah bererti kami dilarang keras dari mengiringi jenazah. Maknanya lam yu'zam, maknanya tidak kata jangan pergi, siapa pergi kena halau, tak sampai peringkat itu, tidak sampai peringkat itu. Hadis ini, hadis Ummu Atiyah ini radhiyallahu anha, rawahul Bukhari wa Muslim, makna hadis itu sahih. Maka kata di Imam Nawawi, maknanya larangan itu bukanlah larangan yang berbentuk putus, siapa dia pergi kita kena halau dia, kena kejar suruh lari balik, tapi lebih kepada larangan makruh, maknanya perbuatan hadir ini tidak baik, tidak digalakkan. Itu kata Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini. Ketika menjelaskan hadis ini, tidak dilarang secara keras. Dia panggil karahatut tanzih, karahatu an-tanzih. Tetapi tanda ni, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata in kanatil janazatu lizauj, kalau si mati itu suami, fala yajuzu lil mar'ati, tidak boleh sekali-kali isteri dia ikut. Yang makruh tadi untuk orang lain, anak perempuan dia ke, adik-beradik dia ke, itu peringkat makruh. Tapi kalau isteri dia, la, li'annaha mu'taddatun, kerana dia dalam iddah. Orang dalam beriddah tidak boleh keluar rumah, suka-suka ikut mayat pergi tak boleh, maka dia kena duduk di rumah dia. Kalaulah orang solat jenazah di rumah, kan jenazah kita hari ini ada dua cara. Ada setengah solat di rumah, ada sebahagian dibawa terus ke masjid. Maknanya kalau solat di rumah, bolehlah isteri dia solat di rumah sebelum dibawa, diangkat jenazah itu ke
tempat pengebumian ataupun ke masjid. Ini kena tanda ni. Isteri haram, tidak harus mengikut jenazah suami dia. Kalau orang lain tu kata makruh, tapi hak ni tidak. Baik. Ada pendapat yang kedua, yahrum alaihin. Larangan di sini haram. Larangan di sini haram seperti dalam At-Tahtawi dan juga dalam Ad-Dur al-Mukhtar. Sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi dia kata haram, dan juga sebahagian daripada ulama lain kata haram. Sebab apa? Sebab Ummu Atiyah kata nuhina, kami dilarang. Kami dilarang mengikuti jenazah. Manakala Nabi kita larang, tak boleh. Maka mereka telah mengambil pendekatan nahyu di sini nahyu at-tahrim, haram. Pendapat yang pertama tadi nahyu al-makruh at-tanzih kan. Sebab yang kedua dilarang itu kerana dibimbangi menimbulkan fitnah. Dan boleh jadi orang perempuan ini tidak sabar, duduk meratap, bertempik di kubur, maka itu berbahaya. Ada hadis yang larang, tapi hadis ini dhaif. Tanda hadis. Nabi kita keluar sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahawa Nabi kita keluar nak pergi kubur, dia tengok orang perempuan. Tengok orang perempuan duduk tunggu kat mayat. Nabi kata ma yujlisukunna, kenapa kamu tunggu di sini dekat kubur ni? Dia kata kami tunggu jenazah. Nabi kata kamu nak mandikan jenazah? Dia kata tak. Mu nak usung jenazah? Tidak. Apa yang kamu nak uruskan jenazah turun dalam kubur? Tidak. Maka dia kata farji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Balik. Orang yang pergi ziarah kubur tidak diberi pahala. Cuma hadis ini dikeluar oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Sanad dia lemah. Jadi oleh kerana itu sebahagian ulama yang kata tadi makruh itu makruh tanzih, bukan makruh at-tahrim. Baik. Untuk panduan, oleh kerana mazhab kita mengambil pendekatan orang perempuan ikut ke kubur itu makruh tanzih, bukan haram, maka di sana terdapat syarat-syarat, tanda syarat. Syarat lagi kubur. Yang pertama, orang perempuan yang ikut jenazah ke kubur jangan pakai pakaian yang berhias-hias. Jangan pakaian berhias-hias. Ni tidak ni pakai baju janggut. Pernah anda tengok sekali budak perempuan pergi kubur pakai kain belah. Ada juga. Kata kalau kubur di kampung aku suruh buat balik dia budak ni. Tapi tak ada kubur orang lain, tak berani kita nak kacau kan. Nanti orang kata apa dia ni, mengganggu ketenteraman di kubur orang ni, jangan kan. Yang kedua, pakaian dia mesti menutup aurat sempurna. Yang kedua, jangan pakai wangian. Jangan pakai wangian. Yang ketiga, jangan bercampur dengan orang laki-laki di kubur. Jangan bercampur. Ni sebahagian perempuan, Masya Allah, dia pergi kubur, kalau boleh nak masuk luar kubur dia tu, jengok dalam kubur, siap dengan selfie lagi. Kita kata ni boleh halak hamba, keluar pergi duduk di luar pagar. Apa siapa masuk dalam kubur ni? Ini bercampur gaul habis. Waktu ni waktu orang ingat kemati, bukan orang nak suka-suka, bukan orang nak berselfie kan. Dan ada sebahagian perempuan pergi ke kubur dengan pakaian baju putih, kononnya berkabung, dia panggil baju putih. Orang berkabung pakai baju hitam, dia baju putih. Orang pakai baju putih ni nampak habis dia punya tubuh. Lah pergi duduk jiru air pula depan, lepas orang ke bumi jenazah tu, dia pula tukar jiru air pula dengan bertonggir punggung depan ustaz duk. Allah, macam-macam fitnah. Maka orang yang tak cukup syarat macam ni, jangan benar dia masuk. Kita kata tunggu je dekat di pagar kubur, jangan dimasuk bercampur dengan orang ramai di mana di kubur itu. Yang keempat, kalau tempat tu jauh, dia pergi dengan apa? Dengan keluarga dia yang laki-laki, jangan pergi sendiri-sendiri, jangan ikut kan. Yang kelima, jangan bertempik, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang keenam, tujuan dia pergi kubur untuk mengingati kematian, bukan kerana nak pergi suka-suka dan sebagainya. Ini di antaralah. Yang ketujuh, makruh itu terletak kepada orang lain.
tetapi bukan kepada isteri si mati. Si orang panggil balu ni. Janda ni tak boleh pergi kerana dia beriddah. Baik, andainya perempuan tu ada suami, dalam kitab fiqh Syafi'i Al-Qalyubi Umairah, yang keberapa, yang ketujuh ni, dia kata kalaulah dia tu isteri orang, mana bukan suami dia mati, dia nak pergi, wahwa mesti dengan keizinan suami dia. Suami kata boleh pergi, baru boleh pergi. Tapi kalau isteri tak boleh lah, suami dia sudah mati, macam nak minta izin kan? Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipatuhi, maka makruh tadi bertukar menjadi haram orang perempuan ikut jenazah ke kubur. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada masalah yang kedua. Tulis nombor dua, sunat mengiringi jenazah. Sunat mengiringi jenazah dengan berjalan kaki. Kalau boleh kita berjalan kaki kan. Kita pergi berjalan kaki kecuali jika uzur seperti sakit. Orang uzur nak buat macam mana dia? Naik kereta dah, naik motor, naik skota boleh kan? Sebab dia sakit kaki. Takkan kita nak pasal, awak ni sakit kaki pun naik juga motor. Jalan kaki juga. Nanya. Ini kita lebih-lebih sekarang ni, zaman kita gini pula, kubur pula jauh daripada tempat. Baik. Kecuali orang yang uzur, sakit, lemah dan seumpamanya. Kalau dia lemah, bolehlah kita pergi. Jika menunggang, maka ia tidak mengapa. Ini dia panggil adab. Mana kalau kita naik juga kereta, tidaklah sampai peringkat berdosa, tapi dari sudut protokol mengiringi jenazah, eloknya kita berjalan kaki. Tapi kalau banyak naik kereta, macam zaman kita gini, banyak naik kereta jenazah. Kita pun naik kereta juga. Takkannya nak jalan kaki, tinggal dia kita. Nah, sampai kubur tak ada siapa nak turun. Mana? Jalan kaki ni setengah jam baru sampai. Lah. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi tunggangan. Thauban kata, utiya bidabbatin, orang bawa kenderaan letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama, dan baginda bersama dengan jenazah. Nabi ada dekat jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menunggangnya. Nabi tak mau naik. Apabila selesai pengkembuian, sudah tanah banyak semua, maka didatangkan tunggangan itu, dibawa kenderaan tu, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya. Orang tanya dia, kenapa Nabi kita tak mau naik? Menarik juga soalan ni kan. Kenapa masa pergi tadi tak mau naik, balik nak naik? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkab. Allahu akbar. Tengok jawapan Nabi yang mantap. Nabi kata apa? Makna dia, sesungguhnya malaikat berjalan yang iring jenazah, maka aku tidak mahu menunggang. Sebab Nabi kita nampak kan. Kita orang tak nampak ni, tak boleh nak kata apa dah. Ikut je lah. Nah, kau macam mana? Nabi kita nampak. Alhamdulillah, hadis ini diriwayat oleh rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dan dari Jabir bin Samurah, ada lagi hadis lain. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Ibnu Ad-Dahdah. Nama si mati ni Ibnu Ad-Dahdah. Apabila kembali selesai solat, didatangkan kuda Arab. Comel ni.
faras Arabi. Maka seorang lelaki memegangnya lalu ditunggangnya. Maka bila naik Nabi kita naik sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula, shalla ala janazatin falamman sarafa, Nabi kita solat jenazah, apabila selesai didatangkan kuda ma'ruri. Maknanya kuda yang dipakaikan pelana lalu ditunggangnya. Kuda, air kuda, Nabi kita naik. Hadis ini rawahu Muslim dan Abu Daud. Maknanya kuda, dia tulis dalam terjemahan ini salah, yang dipakai, tulis tidak. Ma'ruri maknanya uri, tidak dipakai, makna kuda kosong. Ini dia naik. Mana itu Nabi kita menunjukkan dia naik. Alhamdulillah. Di sini para pelajar sekalian, kita tengok masalah menunggang naik kenderaan ni ada khilaf situ kan. Ulama kata, jumhur kata kalau kita uzur boleh naik. Kalau kita nak balik boleh ikut. Pergi ikut sekali dengan jenazah. Dalam perkara ini kata di para ulama, perkara itu adalah perkara nisbi. Benda tu luah lah. Nak naik kenderaan boleh, nak ikut jalan kaki pun boleh. Tapi afdalnya kita buat apa? Kita jalan kaki bersama dengan jenazah. Bersama dengan jenazah. Baik, kita pergi kepada masalah yang ketiga. Kalau kita nak berjalan, kita nak duduk depan ke belakang? Ni hayat dia. Kalau kita berjalan kaki ikut jenazah, kita nak duduk kat depan ke ikut belakang? Belakang ke depan? Tak tahu lagi belakang depan ni. Tunggu kitab ni. Dalam kitab ni apa dia? Sunat berjalan di hadapan jenazah. Kita ni kalau kita mengiringi orang hebat-hebat, kita duduk depan ke belakang? Lah, depan. Kita duduk depan, mana jenazah tu belakang kita. Kerana dia penolong bagi mayat. Dia panggil orang yang solat jenazah ni syafi'. Kan kita nak doa untuk dia. Bila kita nak tolong dia, kita kena duduk depan. Manakala penjalan kaki duduk di hadapan mayat, dan para penolong didahulukan ke atas yang ditolong. Dan sunat berjalan di hadapannya hampir daripadanya. Mana kita dekatnya mayat. Kalau boleh kak, mayat sini kita berjalan iring sekali. Biar nampak semangat. Kerana jika jauh, maka dia tidak bersamanya. Nabi kata ittiba'ul janaiz, ikut jenazah. Tapi jenazah depan tu, kita depan lagi, jauh. Ataupun kita duduk kat mana, dia panggil jauh sangat, itu dia panggil bukan mengiringi, kan? Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kana Rasulullah yamshi baina yadayha wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman berjalan di hadapan jenazah, berjalan di hadapan jenazah. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa isnaduhu sahih. Mana Nabi kita berjalan di hadapan jenazah. Kalau kita naik kenderaan, tanda di kita. Orang yang naik kenderaan ar-rakibu yasiru khalfal janazah. Orang yang berjalan kaki duduk depan. Kemudian jenazah di tengah, itu pun jalan kaki pun liku sekali dengan jenazah, kan? Dan orang yang naik kenderaan duduk di belakang. Sebab apa orang naik kenderaan kena duduk belakang jenazah? Kenapa? Tanda dia pelajar. Sebab dulu kenderaan kuda, lagi donkey, dah. Kalau kita duduk depan jenazah kan dia bear. Kalau dia keluar tahik dia berak itu, habis dan ni orang duduk usaha jenazah ni. Nak lari ke jatuh mayat pula. Jadi kita tak di belakang. Baik, zaman kita hari ni mana ada berak-berak. Tapi kena asap kereta karbon lagi bahaya, kan?
kita letak kereta di belakang, orang berjalan di hadapan. Itu dari sudut sunnahnya. Masya-Allah. Baik. 3. Kita pergi kepada perkara yang keempat. Baik, sebelum kita pergi ke 4 ni, pada pelajar tanda wa zahir annal kulla wasi'. Panjang perbahasan ni sebenarnya. Kalau kita ni panjang, yang zahirnya masalah ini luas. Kita nak jalan depan ke, tepi ke, belakang ke, tidak jadi masalah insya-Allah. Tapi eloklah tertib tadi macam tadilah. Kita ikut orang jalan kaki, ikut sekalian jenazah, kenderaan ikut di belakang. Alhamdulillah. Baik, kita pindah kepada yang keempat. Tanda yang keempat. Yang keempat, sunat menyegerakan jenazah. Yustahabu al-isra'. Ini bahasa Arab kata. Sunat menyegerakan jenazah, iaitulah melebihi perjalanan biasa. Mana bila kita usul jenazah itu kita laju begitu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal asri'u bil janazah fa in takun salihatan fa khairin tuqaddimunaha ilaih wa in takun siwa zalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, segerakanlah pengurusan jenazah. Lepas kita solat, angkat pergi. Kerana jika jenazah itu seorang yang baik, maka sudah sepatutnya kamu menyegerakannya. Mana kita nak beri dia kepada kebaikan. Sebab masuk dalam kubur tu luas bagi dia, seluas mata memandang. Jika sebaliknya, na'udzubillah, maka jenazah itu adalah keburukan, jenazah yang tak baik, syarrun, maka keburukan yang kamu letakkan, kamu lepaskan dari tengkuk kamu, dari tanggungjawab kamu. Mana kita serah dah dia dengan amalan dia lah. Masuk dalam kubur, tak payah kita duduk sibuk-sibuk lagi. Dia, Masya Allah, tabarakallah. Nak takut juga kita kan. Jadi kita tengok, kalau orang baik, kita pergi serah kepada kebaikan dia. Kalau orang tak baik, dialah bertanggungjawablah dia dengan apa yang dia ada. Kata di Al-Imam Ibn Hajar, para pelajar boleh tanda, wal hasil, sepatutnya sunat kita segerakan pergi bawa jenazah ke kubur, tetapi ingat, jangan sampai perengkak boleh menjatuhkan mayat. Laju biarlah. Siapa jatuh mayat, jangan. Jangan siapa jatuh mayat, itu tidak boleh kan. Jangan siapa jatuh mayat. Ni pengalaman kita duduk di Mekah, Madinah, Masya Allah. Kita kena tanda nombor keranda orang yang kita nak kebami kan. Contohnya, biasanya anak ni kalau urus jenazah orang Malaysia meninggal di Mekah ke Madinah, kita kena tanda jenazah dia punya keranda kita pengusung nombor 5 tulis. Sebab bila keluar daripada masjid, Masya Allah, macam ulat bulu, orang berebut bawa jenazah. So, jenazah tu macam orang berlari. Kita hak ikut ni terpaksa kena berlari kadang-kadang. Orang Arab ni laju berjalan. Ni cepat. Pasal dia ambil ni asri'u bil janazah tu. Segerakanlah bawa jenazah. Mu jangan slow-slow kan. Hadis ini Isra, tengok nombor 4, dia kata hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ada sahabat kata, kita berjalan ni siapa nak putus tali selipar. Ni dalam Rawal Bukhari fit Tarikh, bukan dalam Sahih. Dia kata Nabi kita segera bawa jenazah ni hatta taqatta'at ni'aluna. Ada sahabat kata putus selipar kita. Pada hari kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maknanya Ibn Hajar kata segera boleh, tapi jangan sampai perengkak, membahayakan mayat sampai jatuh ataupun orang lain bertempuh habis. Tak boleh. Alhamdulillah. Yang pentingnya jangan terlalu slow. Ada setengah ni macam
acara nak kebumikan jenazah orang besar-besar kan. Berjalan selangkah, pepek, duk tiup suara contohnya. Jalan itu tak boleh. Kata di Imam Al-Qurtubi, jangan terlalu slow-slow berjalan. Li'anna tabatu, berjalan peringkat ini boleh membawa kepada kemegahan dan kebanggaan. Oh, jenazah dia diiringi. Apa diiringi? Biarlah malaikat yang iring, biarlah diiringi oleh orang mukmin. Ni duk iringi dengan muzik, dengan lagu. Kita kata itu bukan daripada ajaran Islam. Jangan duk lagu-lagu iring jenazah. Baik, kita pergi kepada isu yang kelima. Anda pelajar. Yang kelima, siapakah yang akan memikul jenazah? Siapa nak pikul jenazah ni? Tidak diusung jenazah kecuali oleh orang lelaki. Jenazah ni hok boleh usung dia siapa? Orang lelaki sahaja. Sama ada laki-laki, jenazah itu laki-laki atau perempuan, tak kira lah. Kenapa orang perempuan usung? Sebab jenazah perempuan. Jenazah laki-laki ke wanita, tetapi yang mengusung jenazah siapa? Laki-laki. Tidak masuk wanita di sini. Kerana wanita lemah mengusungnya. Pada asalnya begitu, tapi sekarang ini jangan main. Wanita sudah ada tentera, sudah ada macam-macam dia punya dah. Masuknya penyelamat pun ada, tapi asasnya begitulah. Dan ada kalanya dia bukan lemah, tetapi terbuka sesuatu dari aurat mereka jika mengusung. Dia tu main akak tangan ni, mungkin lengan dia terbuka habis, ataupun kain dia jalan cepat. Jadi dari sudut muru'ah tidak kena. Muru'ah tidak kena. Sebab itu dalam nasihat kita kepada wanita pergi kubur tadi, jangan duk pakai baju-baju putih yang nampak bentuk tubuh ni, mari duk siram air pula depan orang. Janganlah. Bertunggih punggung depan ustaz-ustaz pula tu duduk depan tu. Malu kita kadang-kadang perbuatan wanita-wanita yang tidak beradab mengikut syariat Islam di kubur-kubur ni, bahaya sekali. Sebab itulah kita kata saddu zara'i, dilarang itu lebih baik. Dan jika tidak didapati, sudah. Tak, dalam kampung laki-laki tidak ada. Yang adanya wanita saja. Boleh tak boleh wanita pergi? Dia kata. Kalau tak ada orang laki-laki, maka mereka wajib mengusungnya. Boleh wanita usung. Ada laki-laki budak-budak kecil-kecil bolehlah. Dan sunat bagi wanita mengambil apa yang menutupinya, seperti peti atau keranda, atau katil yang diletakkan atasnya khemah atau kubah, kerana ia lebih menutupi. Kalau jenazah wanita, elok kita tutup mayat tu. Macam keranda di Malaysia ni, wanita ke laki-laki sama. Semua ada tudung belaka. Cuba tengok mayat di Mekah. Tengok dalam internet, tengok dalam video orang duduk tunjuk tu. Mayat dia tak ada penutup. Perasan tak? Tidak ada penutup. Dia bungkus, dia letak atas keranda, gitu. Cuma kalau wanita, dia letak ni. Yang ni dia kata letak apa tadi? Khemah ataupun macam penutup gitulah, supaya tubuh wanita tu lebih tertutup. Walaupun sudah mati, tapi menjaga aurat wanita itu menjadi kewajipan. Tapi di Malaysia, pelajar-pelajar boleh tanda, di Malaysia isu ni tak timbul. Sebab semua duduk atas keranda belaka, tak tahu laki-laki perempuan. Nak tahu macam mana? Kadang-kadang dia penutup keranda pula sama je. Sama ada kain, ada tulisan, ataupun kain batik Jawa belaka. Lain kali ana syorkanlah supaya kita beza laki-laki wanita. Kalau banyak laki-laki letak kain sarung, kalau wanita letak kain batik, kau macam mana? Tapi keluarga dia ada boleh tanya tak? Laki-laki wanita. Sebab kita nak tahu, kita nak duduk imam, tak nak duduk dekat kepala ke duduk di tengah waktu salat. Allahu Akbar. Manakah dalilnya? Dan orang yang mula melakukan demikian ialah Zainab, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, dan beliau telah melihatnya di Habasyah ketika hijrah, lalu diwasiatkan dengannya. Masya Allah. Zainab ni dia tengok mana? Dia tengok di Habasyah, wanita-wanita yang mati di sana ditudung dengan keranda. Maka dia nak mati, dia kata mayat aku tudung. Rawal Baihaqi
Dia kata tengok di nota kaki di bawah tu. Riwayat Al-Baihaqi bahawa Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar dibuatkan baginya demikian. Sayyidah Fatimah. Lalu mereka melakukannya. Ini riwayat. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi kata apa? Fa in sahha zalika, kalau benarlah riwayat ini sahih, maka dia sebelum daripada Zainab. Sebab Fatimah di antara orang yang terawal meninggal lepas Nabi wafat. Fatimah. Mula-mula Nabi wafat, lepas tu berapa bulan Fatimah wafat. Jadi mana kalau betul riwayat ini, kata Nawawi, dia orang pertama bukan Zainab. Tapi kalau tak betul, mana Zainab orang yang pertama. Kita kata wallahu alam, isu ni alhamdulillah di Malaysia selesai masalah. Kita pergi kepada perkara yang sebelum perkara lagi, tengok. Haram membawa jenazah di atas bentuk yang menghinakan. Samalah tu kan, cara nak bawa jenazah tadi seperti membawanya dalam bakul. Haram membawanya atas bentuk yang ditakutkan jatuhnya. Jadi keranda kita tu kena betul lah cantik. Hendaklah diusung atas keranda atau papan atau peti, kerana Allah Ta'ala memuliakan manusia. Mu jangan ambil tu sampah, letak mayat dalam tu usung. Lah, apa tahu? Mayat ke sampah? Lah, itu menghina mayat. Tak boleh. Kita letak atas keranda, atas pengusung yang baik-baik. Alhamdulillah. Ini dia panggil yang keenam dia. Yang keenam, cara mengusung jenazah tu, tulis. Jadi tak boleh usung dalam bentuk yang berbahaya, yang boleh menjatuhkan mayat, tak boleh. Dan juga sunat memikul jenazah atas dua tiang. Macam keranda kita ni ada dua kan, dua tiang tu. Iaitu orang yang memikulnya meletakkan kepalanya di antara dua tiang pada bahagian depan keranda, dan kedua tiang itu diletakkan di atas bahu kanan dan kiri. Iaitu lebih afdal dari memikulnya pada empat sudut, seperti mana yang disebutkan dalam asar-asar dan hadis-hadis yang dhaif. Jadi tak ada masalah. Keranda ni kita duduk tengah, kita usul tengah. Belakang usul, mana dua orang yang angkat. Tapi oleh kerana keranda kita ada empat pemegang, kita pegang empat-empat. Dia kata sini, dia kata yang baiknya kita pikul dua tu lebih afdal daripada empat sudut. Tapi semua tu dalam hadis yang dhaif. Maka tidak jadi masalah nak pikul macam mana pun. Pasal apa dia ni? Penterjemah ni ringkas-ringkasnya. Okeylah. Yang ketujuh, tanda yang ketujuh. Makruh, tulis. Dilarangkan meninggikan suara. Allahu Akbar. Dilarang meninggikan suara ketika berjalan. Jangan angkat suara. Jangan ada bising-bising. Kan? Ada orang ni kalau orang Arab lah, waktu usung jenazah kak, sallu ala nabi, pakat selawat dia. Patut macam-macam dia punya bacaan-bacaan. Maka dalam kitab ni kata makruh, maknanya dilarang meninggikan suara semasa berjalan bersama jenazah. Ingat, jangan duduk melau, tak usah duduk mengatik ke, tak payah. Ikut senyap-senyap. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala wal mukhtar. Maknanya pendapat yang terpilih dalam banyak-banyak pendapat, bahkan yang benar, pendapat yang benar ialah apa yang dilakukan oleh golongan salafus saleh, iaitulah diam semasa berjalan bersama jenazah. Diam. Sukut, diam. Dan tidak mengangkat suaranya dengan bacaan, baca Quran ke, zikir dan selainnya. Jangan sambil-sambil baca la ilaha, tak ada. La ilaha illallah dalam hati kita, sambil-sambil kita fikir, tak boleh. Bahkan kata Nawawi,
Tengok dia kata apa? Bahkan hendaklah menyibukkan diri dengan berfikir, memikirkan mati dan apa yang berkait dengannya. Kita kena mikir dengan nak mati, apa yang berkait. Jangan duduk melau-lau, jangan tepik-tepik, kan? Jangan duduk sibuk-sibuk dengan dia. Jelas dah kita. Kalau kita berjalan, jangan suara yang kuat. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam kitab agak berbeza lah. Beza ke tak beza dengan apa yang dibuat oleh orang. Nabi Imam Nawawi, tandai kata-kata Nawawi, berjalan dengan diam, tak usah angkat suara dengan berzikir, dengan bacaan. Kita berfikir tentang apa yang jadi kepada mayat ini. Kita berfikir pula apabila kita jadi mayat. Fahadha huwal haq. Dengar ni, inilah pendapat yang benar. Wala taghtar bi kasrati ma yukhalifuhu. Jangan terpedaya dengan ramainya orang menyalahi adat ini. Ada setengah orang tu baca kuak-kuak, mengiringi jenazah dengan baca Al-Fatihah, baca 2 rakaat. Lah, itu dia panggil menyalahi. Sebab waktu di sini waktu kita kena apa? Kita kena berfikir. Itu kata Nawawi. Kata di Imam Ibn Hajar, maka dilarang orang yang berjalan di hadapan jenazah itu mengangkat suara dengan zikir. Kalau nak berzikir juga, zikirlah dalam diri dia. Wa hadza amrun muhdatsun. Ini perbuatan macam ini perbuatan yang baru, tidak ada dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada di zaman tabi'in. Baik, kita berpindah kepada masalah yang ke-7, yang ke-8. Tulis nombor 8. Makruh, maknanya perkara yang dilarang. Yang ke-8, mengiringi jenazah dengan membawa api di tempat pembakaran atau selainnya. Jangan bawa api. Kerana orang bawa api ini perbuatan jahiliah, dia bawa lampu api nak pergi ke kubur, itu tidak. Tak salah nak bakar kemian ke apa, jangan. Kita bakar kemian tadi, waktu nak mandi jenazah takut bau. Sekarang ni tak boleh dah. Kerana padanya perbuatan bawa api ini apa dia? At-tafa'ul al-qabih. Dalam bahasa Arab kata tafa'ul, dia kata pesimis, maknanya satu benda yang tidak baik. Sebab api-api ni Allah Ta'ala azab orang dalam kubur tu dengan api. Kita bawa api buat apa? Maka itu dilarang. Jangan dibawa. Jangan dibawa api. Ini juga berdasarkan larangan dalam hadis kata la tutba'ul janazatu bi sautin wala nar. Jangan kamu iringi jenazah itu dengan suara yang tinggi, dan juga jangan membawa api. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud. Maka jangan kita bawa api. Tapi kena tanda sikit, takut jadi keliru sini. Sekiranya kita ke bumi jenazah pada waktu malam. Waktu malam ni gelap, kalau tak ada api macam mana nak buat, kan? Maka itu tidak dilarang. Fa in kana dafnu lailan wahtajuna ila dhau'in fala ba'sa bihi. Mana kalau kita nak ke bumi malam jenazah, itu tidak dilarang. Sebab apa tidak dilarang? Sebab kita perlu dia. Kata di Tirmizi daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW dimasukkan jenazah, jasad yang mulia dalam kubur malam, fa usrija lahu sirat, maka dinyalakan api untuk nak bawa jenazah. Tapi kalau saja-saja ya, lepas kita ke bumi jenazah, pergi pasang lampu, itu tidak boleh. Tak payah pakai lampu. Dia kata gelap kubur ni. Mayat duduk dalam kubur, bukan duduk atas kubur. Gelap atas kubur, yang penting kalau amalan dia banyak, dalam kubur dia cerah. Yang kita duduk sibuk ke atas ni buat apa? Kan? Ini masalah, permasalahan dia panggil. Masalah dan juga permasalahan. Kena hati-hatilah kita, jangan duk mudah-mudah cerita. Yang ke 9, tanda tu, yang ke 9,
Dia tak ada nombor, kita letak nombor, jadi payah. Yang kesembilan, elok bagi orang yang melihat mayat lalu depan dia. Marat bihi janazah aw ra'ah. Jenazah lalu depan kita ataupun kita tengok. Dia kata apa? Dia kata subhanal hayyul ladzi la yamut. Subhana al hayyul ladzi la yamut. Mana maha suci Allah yang tidak pernah mati, yang hidup tak pernah mati. Sebab orang itu mati, kita kata Allah tidak mati. Ataupun kita baca la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamut. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamut. Itu ada dua itu kan. Maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang tidak pernah mati. Dan kita mendoakan, memujinya dengan kebaikan jika dia tu orang tu baik. Tapi bila mujazafah jangan melampau. Cuma tanda ni pelajar, tulis dalam kitab ni, tak tulis dia ambil di mana. Tanda situ dalam kitab Muktamad ni tak tulis. Kata-kata ini dinukilkan oleh Imamun Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Nawawi kata qala Ar-Ruyani. Imam Nawawi ambil daripada ulama nama dia Ar-Ruyani dalam kitab dia Al-Bahar. Panjalah Bahrul Mazhab. Mana kita baca dengan doa ni, kita puji mayat itu. Kalau mayat itu orang terpuji dan patut kita puji, tapi jangan melampau-lampau. Oh dia ni, alah. Zaman sekarang ni, cara nak puji zaman sekarang ni bahaya. Apa dia cara sekarang ni? Oh dia tulis lalu di Facebook. Oh ini ahli syurga dah ni. Dia bagi syurga lalu. Dia ingat syurga ni kita boleh bagi mudah-mudah pada orang. La. Dalam kitabnya kata wa yad'u. Doakan untuk dia, jangan duduk puji, jangan duduk lebih-lebih kan. Wa yad'ulah, doa kepada jenazah. Cuma kata di muhaqqiq kitab ni, tanda pelajar, nama dia Nuzulul Abrar bil Ilmi bil Ma'sur fil Adiyati wal Azkar. Dia kata lam aqif alal marfu'. Doa ini aku tak jumpa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa dia jumpa, tolonglah masukkan riwayat-riwayat itu ke tempat ini. Mana kita kata bacaan yang ke-9 ini Imam Nawawi letak dalam Azkar, diambil daripada para fuqaha. Kenapa mereka baca macam ni? Sempena. Orang ni mati, kita puji Allah Al-Hayyu la yamut, yang hidup yang tak mati. Itu dia panggil sempurna lah. Macam kita dalam sujud apa ni, sahwi, kita kata apa? Subhana man la yanamu wala yasu. Itu tidak ada juga riwayat suruh baca lagu tu. Tapi sempurna. Maha suci Allah Taala yang tidak lupa, yang tidak tidur. Jadi aku hak lupanya. Jadi kita kata kita lupa. Sama juga ni. Namun begitu tidak ada marfu', maknanya daripada asar, daripada Nabi atau sahabat, tidak ada. Baiklah, kita pergi kepada berapa dah? Yang ke-9. Yang ke-10 dah. Yang ke-10, isu nak berdiri. Berdiri bila kita bawa mayat ataupun kita tengok mayat, dan kalau kita ikut mayat, bilakah kita boleh duduk? Kita nak duduk bila? Tengok dalam kitab. Tidak makruh bagi seorang Muslim mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Boleh. Maknanya kalau kita ikut jenazah orang kafir, orang ni masuk Islam, keluarga dia bukan Islam, dia ikut jenazah, boleh ikut. Tapi jangan buatlah acara-acara dia tu kita ikut jenazah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, katanya, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, Inna ammaka dhalla qad mata. Faqala izhab fawarihi. Bahaya ayat ni. Dia kata, Rasulullah, bapa saudara Rasulullah hak sesak tu sudah mati. Boleh tak saya pergi? Maka Nabi kata, izhab fawarihi,
pergilah kamu untuk kebumikan dia. Pergilah kamu untuk kebumikan dia, untuk kebumikan orang yang mati tadi. Tanda hazal hadis rawahul Baihaqi, tapi sanad dia dhaif. Sebab berat juga, takkanlah saya nali nak kata pok saudara mu hak sesak tu mati. Dah. Kata pok saudara mati sudahlah, kenapa pergi tambah-tambah pula. Jadi wallahu alam. Dan boleh bagi seorang muslim menziarahi kubur kaum kerabatnya yang kafir ma'al karahah. Tulis kaum kerabatnya yang kafir. Boleh bagi seorang muslim menziarahi kubur kaum kerabatnya yang kafir, tapi dengan cara yang makruh. Maknanya tidak digalakkan lah. Cuma kita pergi tu untuk apa? Untuk nak ingat ke mati boleh. Untuk nak doa ke dia tak boleh, sebab dia kafir. Baik, yang terakhir sekali iaitulah hukum kita berdiri kepada jenazah. Boleh tak boleh kita bangun bila jenazah lalu, kita bangun jenazah orang kafir? Jawab dianya, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Waqid bin Amr bin Sa'ad. Ada juga dalam riwayat bahawa riwayat lain, riwayat daripada Muslim, dia kata Nabi SAW pernah berdiri kepada jenazah. Orang bertanya, Rasulullah, Yahudi tu, dia kata Yahudi tu, Nabi kata dia walaupun dia Yahudi tapi dia tu manusia. Dia tu manusia, kan? Apa dia? Manusia. Satu hadis. Alaysat nafsan, Nabi kata bukankah dia tu manusia? Hadis ini rawah Muslim. Satu lagi hadis daripada Amir bin Rabi'ah, Nabi kita bersabda, iza ra'aitumul janazata faqumu laha hatta tukhlifakum aw tudha. Bila kamu tengok jenazah, mu bangun sehinggalah orang bawa pergi ataupun kita ikut dia sampai diletak di kubur. Hadis ini juga dalam Muslim. Maka para ulama berbeza pandangan di sini. Pandangan di sini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pendapat yang terpilih dalam masalah ini iaitulah pendapat kalau tengok jenazah kita bangun hormat. Bila kita nak letak siapa kubur, orang letak jenazah baru kita duduk. Ni ada setengah ni dia awal lagi tunggu di kubur pakai duduk lah. Kita tunggu sampai dia duduk, kan? Tapi ada sebahagian ulama Syafi'i sendiri, tulis ni, ulama Syafi'i sendiri kata kalau kita bangun, tapi kalau kita duduk tak payah bangun. Maka dia kata malah dalam masalah ini ada khilafnya ulama. Tapi Al-Khatib Syarbini kata makruh kita bangun jenazah kalau kita tidak nak ikut pergi kubur. Wallahu alam, ana ambil pandangan yang terpilih lah, pandangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Nawawi kata yang terbaik, yang terpilihnya kita bangunlah jenazah itu selagi orang tak letak di kubur dia, kita tunggu sampai sudah. Wallahu a'lam. Kita ni biar apa ni, Imam Nawawi kata sabatat al-hadisus sahihah, tersabit adalah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi kita suruh berdiri kepada menghormati jenazah sehingga jenazah letak. Jadi kalau kita ambil keluar daripada khilaf dan sudah adanya, walaupun dalam fiqh Syafi'i kata tak apa, kita letak nak duduk, nak bangun, maknanya kata di kesimpulan kitanya kalau kita ni tak sakit lutut lah, kan? Lutut tak sakit, eloklah kita berdiri sampai jenazah itu diletak dalam kubur. Kalau kita rasa uzur, kita duduk. Wallahu alam. Tapi hak muda-muda berebut nak duduk juga, berdirilah. Itu lebih baik. Ambil daripada hadis ini sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Perbahasannya panjang dalam fiqh Syafi'i. Jadi setakat itulah yang kita ambil. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kepada bid'ah al-janaiz. Maknanya Tuan Syekh kata bid'ah al-janaiz artinya perkara-perkara bid'ah di dalam pengurusan jenazah. Kita tengok apa yang tak baik
yang tak patut kita buat di dalam pengurusan jenazah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.